Perjalanan balik mengikut lebuh raya Karak itu terlalulah letih menyebabkan saya tertidur sebentar. Malam sudah larut kira-kira jam 2 pagi. Kadir Misai terus memandu walaupun sekali-sekala dia terkuap-kuap mengantuk. Kalau mengantuk berhenti dulu. Saya mengingatkan dia. Tak apalah Ustaz. Sahutnya masih yakin. Kita berhenti kat tepi jalan dan tidur untuk hilangkan mengantuk. Saya menyuruhnya supaya tidak terkuap-kuap sepanjang jalan. Alah, saya dah biasa ni Ustaz. Beritahu Kadir Misai berkeras mahu meneruskan perjalanan. Kadang-kadang sampai pagi pun saya tak tahan memandu kereta ni. Katanya tidak mahu juga berhenti untuk merehatkan badan sebentar. Saya tidaklah berkeras sangat menyuruh dia berhenti. Kalau dia masih mampu meneruskan perjalanan, apa salahnya? Cuma saya bimbang kerana dia sudah berkali-kali menguap. Manalah tahu, terlalai sesaat akibat mengantuk boleh menyebabkan buruk padanya. Disebabkan Kadir Misai tidak mahu berhenti untuk menghilangkan mengantuk, saya terus merebahkan kepala ke sandaran kereta. Memang saya tidak tertahan mengantuk lagi. Semasa dalam perjalanan ke Jerantut, Kadir Misai ada menceritakan kepada saya mengenai kisah hidupnya ketika bujang. Dia terlalu berminat belajar ilmu pengasih sampai sanggup mengambil air dagu anak dara yang dah mati. Kerjanya, kata Kadir Misai, bukanlah mudah. Tetapi disebabkan terlalu nakal, dia sanggup juga melakukannya. Kebetulan ketika itu dia di Kelantan mengikut bapa saudaranya. Di situlah dia berkenalan dengan seorang pemuda yang mengajaknya untuk mencari air dagu. Mula-mulanya keberatan juga Kadir Misai mahu mengikut pelawaan kawannya itu. Tetapi disebabkan galakan kawannya itu, dia menurut juga akhirnya. Memang Kadir Misai ni suka menuntut ilmu kebatinan. Pernah jugalah dia belajar dengan seorang tok batin di Pahang. Apa yang dipelajarinya dari tok batin itu sudahlah sampai kepada peringkat yang boleh menggunakan ilmu tuju. Disebabkan kebolehannya itu, dia sudah dipikat oleh seorang gadis orang asli. Akibatnya, lelaki lain yang menyintai gadis tersebut telah menggunakan ilmu tuju kepada Kadir Misai. Sehinggalah dinding rumah tempat Kadir Misai itu bersandar, kopak akibat terkena 7 lelaki orang asli yang berdendam kepadanya. Menyedari ancaman itu, Kadir Misai terpaksa membalas serangan ilmu tuju tersebut. Bila diserangnya lelaki berkenaan, tujunya tidak mengenai sasaran. Terkena pula pada sebatang pokok durian, menyebabkan pokok durian itu mati. Dengan ini dapatlah difahami oleh kedua-dua pihak bahawa mereka mempunyai guru yang sama. Bagi mengelakkan keadaan lebih buruk, Kadir Misai pun mengikut bapa saudaranya ke Kelantan. Dengan tindakan Kadir Misai itu, gadis orang asli itu pun melupakan dia dan kemudiannya berkahwin dengan lelaki yang menyintainya itu. Berakhirlah sudah kisah cinta tiga segi itu di situ. Teringat pula saya lagu tu. Baik, kita teruskan. Orang muda ni mesti banyak ilmu di dada. Beritahu Cik So pada Kadir Misai. Sebab orang muda ni banyak cabaran. Sebab itu kita mesti mengisi dada bagi menghadapi cabaran. Kata Cik Mat So berkeras mengajak Kadir Misai menemui Pak Mat Kelih. Kadir Misai bersetuju dengan kata-kata Cik So itu. Pada sangkaannya sebagai anak muda, dia harus menuntut apa sahaja ilmu. Dia tidak memikirkan sama ada ilmu itu untuk kebaikan ataupun keburukan. Tetapi setelah dia berkawan rapat dengan saya, selalu jugalah saya ingatkan Kadir Misai supaya mencari ilmu yang diredai Allah di dunia dan di akhirat. Nampaknya dia bersetuju dengan pendapat saya. Malah, sejak ayahnya, iaitu Lebaiman memarahi dia kerana terlalu terpengaruh dengan ilmu-ilmu kebatinan yang tidak berfungsi, Kadir Misai sudah mula membuangkan tabiatnya sedikit demi sedikit. Dia menyedari kebanyakan ilmu kebatinan yang dipelajarinya semua mendekatkan diri kepada syaitan. Semuanya menuju kepada syirik. Kerana sebagai mukmin kita mesti mendekati Allah. Mengapa pula mendekati diri kepada syaitan untuk menyampaikan sesuatu hajat? Kau nanti kan akan digilai oleh gadis-gadis cantik bila kita dapat minyak dagu tu. Jelas Cik So memberi perangsang.
Tertarik hati juga Kadir Misai dengan cerita kawannya itu. Dia mula menggambarkan kehidupannya yang akan diuliti oleh anak-anak gadis di sekeliling pinggang. Semua gadis-gadis cantik akan terpesona melihat dia. Siapa yang cuba menolak, dia akan gunakan minyak dagu sampailah gadis berkenaan tunduk kepadanya. Gambaran indah inilah yang membuatkan Kadir Misai terpengaruh dengan ajakan kawannya itu. Dia pun mengikut sahaja Cik Soh menemui Pak Mat Keleh untuk menyatakan tujuannya. "Kamu mesti buat sendiri ya," kata Pak Mat Keleh menerangkan kepadanya bahawa hanya orang yang berhajat itu sahaja yang mesti melakukannya. Tidak boleh orang lain yang melakukan. Kalau orang lain yang melakukan, maka orang itulah yang memperolehi kegunaan minyak dagu tersebut. Terkebil-kebil juga mata Kadir Misai bila mendengar penerangan Pak Mat Keleh. Pada sangkanya, minyak itu boleh didapati dari Pak Mat Keleh saja, kemudian digunakan kepada mangsanya. Bila memikirkan mahu mengambil sendiri di kubur anak dara yang baru meninggal dunia, Kadir Misai mula terasa seram sejuk. "Berani ke kamu nak manggil dia pada tengah malam pukul 12? Tanya Pak Mat Keleh. "Berani," sahut pula Cik Soh. Kadir Misai terkejut dengan pengakuan Cik Soh. Disebabkan malu kepada Cik Soh, dia pun memberi pengakuan sanggup melakukan. "Kamu carilah kubur anak dara dan bagi tahu aku," ujar Pak Mat Keleh. Mereka berdua mengangguk. Lama juga mereka berdua mendengarkan kalau ada berita anak dara meninggal dunia. Kerana permintaan Pak Mat Keleh, hanyalah anak dara yang baru sahaja meninggal dunia. Tentulah sukar untuk mendapatkan anak dara meninggal dunia. Kerana sekiranya ada pun orang yang meninggal dunia, bukanlah anak dara. Mungkin kat sini macam-macam dimaksud ni. Baik, kita teruskan. Kira-kira 5 bulan lepas itu barulah Cik Soh memberitahu Kadir Misai mengenai seorang gadis yang berumur 14 tahun di kampungnya baru meninggal dunia. Mereka berdua bukan tergesa-gesa pergi melawat jenazah gadis berkenaan. Sebaliknya mereka memberi perkabaran tersebut kepada Pak Mat Keleh. Seperti yang dijanjikan, mereka bertiga pun pergilah ke kubur gadis berkenaan pada sebelah malamnya, kira-kira jam 12. Syarat yang dikenakan pada mulanya ialah menanggalkan kesemua pakaian. Kadir Misai mengikut sahaja arahan yang disuruh oleh Pak Mat Keleh. Mereka bertiga terpaksa menanggalkan semua pakaian, sebaik saja masuk ke kawasan perkuburan. Ketika sampai di tanah perkuburan, ribut kencang telah bertiup dari segenap arah. Kilat juga sambung menyambung. Memang suasananya menggerunkan kepada mereka yang berfikiran waras. Tetapi ketika ini Kadir Misai hanya mahukan sesuatu yang dihajatinya. Dia tidak peduli apa pun yang akan berlaku. Dia hanya akan mengikut apa sahaja yang diarahkan oleh Pak Mat Keleh. Hujan turun dengan lebat dengan kilat yang sama menyabung. Angin bertiup kencang menderu-deru. Sebenarnya, semua itu adalah perasaan mereka sahaja. Kerana keesokan harinya, kata Kadir Misai, tidak ada kesan pun hujan turun atau ribut kencang di situ. Pak Mat Keleh kumat kamit mulutnya membaca serapah. Kemudian dia menghentakkan kaki ini di bahagian kepala kubur. Selepas itu dia menyuruh Kadir Misai dan Cik Soh menggali kubur tersebut. Walaupun terasa takut dan seram, namun Kadir Misai keraskan semangat. Dia terus menggali kubur tersebut bersama dengan Cik Soh. Setelah dapat digali, Pak Mat Keleh memerintahkan supaya mayat berkenaan dibawa naik ke atas. Kadir Misai terpaksa juga melakukannya sekalipun perasaan seram mulai mengganggu dia. "Jangan takut, orang dah mati kan?" Dia terdengar Pak Mat Keleh bersuara dari atas tebing kubur. Apabila mayat itu sudah dinaikkan ke atas tebing, Pak Mat Keleh menyuruh Cik Soh dan Kadir Misai berundur jauh sedikit. Ketika itu hujan ribut dan kilat sabung menyabung masih belum reda. Kadir Misai menunggu juga apakah kesudahannya dengan hati yang berdebar-debar cemas. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Mat Keleh selanjutnya. Hanya dia nampak Pak Mat Keleh dapat menghidupkan bara api sekalipun hujan ribut begitu kencang. Bara api itu dipasangnya di tempat membakar kemenyan. Setelah dibakar kemenyan, dia menelangkupkan mayat itu sambil mengurut-ngurut bahagian dagu mayat pada asap kemenyan.
Ketika itu Kadir Misai dapat mendengar jeritan halus di udara. Suara seorang gadis yang menangis kesakitan. Jeritan itu sayup-sayup menusuk perasaan. Tetapi Kadir Misai tetap menahan gelora perasaannya semata-mata mahukan minyak dagu yang dikatakan mempunyai khasiat besar sebagai ilmu pengasih. Kira-kira setengah jam Pak Mat Khalil mengambil air dagu yang ditadah dengan botol yang disediakan. Barulah dia memanggil Kadir Misai dan Cik So supaya mayat tersebut ditanamkan semula. 2 botol kecil saja disediakan oleh Pak Mat Khalil untuk menadahkan air dagu tersebut. 1 untuk Cik So dan 1 lagi Kadir Misai sendiri. Mereka berdua menanam semula mayat berkenaan. Mereka melakukan kesemuanya hingga tidak ada kesan langsung kubur tersebut seperti sudah digali. Keadaan mereka tetap bertelanjang bogel semasa melakukan kerja-kerja tadi. Setelah semuanya siap, Pak Mat Khalil tidak membenarkan mereka berdua menemuinya selama seminggu. Cukup seminggu barulah mereka bertemu semula dengan Pak Mat Khalil. Botol berisi minyak dagu itu diserahkan oleh Pak Mat Khalil kepada mereka berdua. Kadir Misai menjadi resah selama tinggal di rumah bapa saudaranya di Kelantan sejak mendapat botol minyak dagu itu. Setiap malam, dia mendengar tangisan anak gadis yang merintih-rintih. Akibatnya, dia mengambil keputusan untuk balik saja ke Pahang. Di kampung, keadaan Kadir Misai bertambah gelisah. Kadang-kadang menjadi panas menyebabkan tengah-tengah malam dia melengging tidak berbaju. Ini disebabkan minyak dagu yang disimpannya tidak tertahan kerana ayahnya Lebaiman seorang yang warak. Ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan syaitan memang tidak boleh bertahan dengan orang-orang yang kuat mengamalkan ilmu agama. Setiap malam, suara tangisan gadis itu jelas kedengaran. Lebaiman sendiri dapat mendengarkan tangisan tersebut. Hanya membacakan ayatul kursi sahaja. Saya ulang balik. Hanya membacakan ayatul kursi saja, syaitan yang mengawal botol minyak itu tidak boleh bertahan. Inilah yang menyebabkan tangisan berkenaan boleh didengari. Hingga akhirnya botol yang diletakkan oleh Kadir Misai di kepala tiang itu jatuh ke tanah. Mujurlah tidak pecah dan tumpah. Bila tempatnya beralih, semakin kuatlah terdengar bunyi tangisan tersebut. Lebaiman mengecaki sesuatu, lalu mencarinya dari mana punca tangisan berkenaan. Akhirnya terjumpalah olehnya botol yang berisi minyak dagu itu. "Ni apa ni, Kadir?" bentak Lebaiman meradang sangat dengan perbuatan anak mudanya sambil menunjukkan botol tersebut. Tergagap-gagap Kadir Misai mahu menerangkan kepada ayahnya. Takut juga dia kalau rahsianya selama ini di Kelantan terbongkar. "Cakap," jerkahnya geram. "Kalau kau nak nikah, aku boleh carikan. Tak payahlah nak pakai ilmu pengasih ni," ujarnya menggenggam erat-erat botol berkenaan. Mau tidak mau terpaksa juga Kadir Misai menceritakan kepada ayahnya bagaimana dia mendapatkan minyak dagu itu. Bukan kepalang marahnya Lebaiman kerana Kadir Misai sudah terpesong dari ajaran Islam. Perbuatannya menggunakan minyak dagu itu sama juga dengan menyekutukan Allah. "Aku mau ke Kelantan. Pulangkan balik minyak ni pada guru kau," katanya tegas. Esoknya juga Kadir Misai terpaksa membawa ayahnya berjumpa dengan Pak Mat Khalil di Kelantan. Lebaiman meminta Pak Mat Khalil lepaskan Kadir Misai dari ikatan syarat menyimpan minyak dagu berkenaan. Barulah Kadir Misai tahu minyak berkenaan mestilah diisi dengan darahnya sendiri setiap kali bulan mengambang. Apabila tidak diisi dengan darah, itulah yang menyebabkan tangisan gadis itu kedengaran meminta-mintanya. Melalui Pak Mat Khalil, dipulangkan semula minyak tersebut. Kadir Misai juga tidaklah perlu lagi memenuhi syarat untuk menjamu darah setiap kali bulan mengambang. Sejak itu, Kadir Misai disuruh oleh ayahnya menetap di Pahang saja. Dia pun tidak tahu bagaimana kesudahan dengan kawannya iaitu Cik So. Selepas itu dia tidak lagi mendengar Cik So. Mungkin sudah pulang ke Patani agaknya. Sebenarnya menarik juga kepada saya pengalaman Kadir Misai ini dalam mengejar cita-citanya. Semasa dia mula-mula bertemu saya dulu, pernah juga saya mengatakan mungkin kesan-kesan menuntut ilmu kebatinan dulu masih ada pada dirinya. "Boleh jadi juga, Ustaz.
Katanya tersengih-sengih. Pasal saya ni kan, sebabnya saya ni selalu jugalah panas baran. Mudah sangat nak marah. Ujarnya macam menyesali sikapnya selama ini. Saya terkejut bila kereta yang dipandu Kadir Misai hampir terbabas. Cepat-cepat saya menegakkan badan. Kenapa ni Ustaz? Mimpi ke? Kadir Misai mula mengusik. Tergamang. Jelas saya perlahan. Hanya perasaan saya saja yang kereta itu terbabas. Padahalnya ianya meluncur laju membelah lebuh raya karak itu.